bak duit rezeki, bak makan rezeki. Kalau bak makan, kalau kata nak cukup tu, kiralah resepi makanan, resepi dua. Ini cerita bukan resepi, dia cerita cukup tentang kehidupan. Yang mencukupkan saya ini, amount ini. Kalau ditanya berapa nak cukup, berapa kena ada duit, kita pun cakap, dulu kita mula-mula kerja, cukuplah saya 1,000 duit. 1,500 saya banyak dah ni. Cukuplah 1,500. Sekarang berapa pakai? Dah makin tambah ustaz. Dulu harga barang boleh dah macam ni. Sekarang dah macam ni pula. 500 kan, tak macam dulu 500. Nah, dulu kita kenapa kita buat satu tafsiran cukup, kita gaji 1,500. 1,500 banyak dah tu, cukup dah. Sekarang 3,000 tak cukup, 5,000 tak cukup, 10,000 tak cukup. Soalan yang cukup kan apa? Kita menjawab duit. Nah, menyandar lagi sekali. Orang tak berani nak menyatakan bahawa cukuplah Allah. Yang bagi masjid, alhamdulillah, bolehlah kita cakap terang-terang kat sini. Cuba kalau luar masjid cakap macam ni. Cuba luar masjid cakap macam ni. Masuk masjid balik, dia suruh masuk masjid balik dah. Luar masjid cerita lain, dalam masjid cerita lain. Sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam surah Al-Fat ayat 28, Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT, hebatnya kefahaman kita ni bila kita sandarkan kepada yang hak. Yakni perkataan, walaupun manusia adat nak cakap pergi kepada kebendaan adat, cukup ni bahasa adat, tapi datang iman, kita nak ambil alih perkataan cukup kepada perkataan iman, perkataan yang hak, yakni kepercayaan yang lebih besar. Mungkin dulu kita cukup faham dengan keadaan yang terhad, tapi bila mari ngaji, mari faham, perkataan cukup tu saja tidak boleh tak pada benda. Tak boleh. Cukuplah, tak boleh. Sebab Allah kata yang bermaksud surah Al-Fat 28, dialah yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Nabi SAW, Muhammad SAW, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar, yakni kepercayaan yang benar. Tadi kita dok bincang cukup-cukup ni tuan-tuan. Kalau tak dibahas dengan petunjuk Allah, nak kaitkan dengan rezeki, kena ada petunjuk lah, hidayah. Kalau tak ada hidayah, ada petunjuk, macam nak cerita bab rezeki? Satu. Keduanya, dah kita cerita tadi, kita bincang tuan-tuan, kemudian jadi pegangan tak? Jadilah pegangan. Bila jadi pegangan, kesan tak dalam hidup kita? Berkesan lah. Tapi hari ini kalau tidak dikaitkan dengan agama yang benar, dengan pegangan yang benar, maka dia jadi kepercayaan. Walaupun kita solat tuan-tuan, tapi kepercayaan kita yang cukupkan aku bukan Allah. Jadi kepercayaan tuan-tuan. Tanpa sedar, doktrin masuk. Dipanggil perang saraf. Akal kita terima je. Nak pula nampak, tengok, iyalah. Kita duk ikut saja. Seeing is believing, kata orang Jawa kata. Iyalah, tak cukup lah. Kita ambil bulat-bulat apa yang ada depan mata. Sedangkan yang ada depan mata belum tentu kita boleh ambil bulat-bulat. Sebab tu kata Allah, aku hantarkan rasulnya, Allah kata, supaya membawa hidayah dan petunjuk dan kepercayaan yang benar, supaya, ini kesan dia tuan-tuan, supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Kita punya kepercayaan tadi tuan-tuan, dia akan mengatasi semua kepercayaan yang ada, kerana semua percaya yang cukup itu benda. Kita percaya yang cukup itu Allah yang menjadikan benda. Jadi daripada saya letakkan amount 1 million, baik saya letakkan Allah, letakkan berapa yang aku nak. Silap-silap Allah kata kamu kena ada 2 juta sebulan. Why? Sebab kamu punya expenses dalam 5 tahun akan datang besar. Kamu nak sara anak yatim, kamu nak bagi infak kat masjid, kamu nak gini. Jadi aku bagikan kamu 2 million.
Selang 5 tahun selepas itu 2 million ni dah tak cukup bagi kamu, akan naik 5 million. Selang 10 tahun akan datang, Allah kata 5 juta dah tak cukup bagi kamu, letak 10 juta. Sebab apa? Legasi makin besar, perjuangan makin besar. Dia tu letak pada diri, ya Allah cukupkanlah. Yang kita faham cukup kita matematik 1 campur 1 2. Parah lagi cukup untuk diri sendiri, berat lagi tuan. Untuk diri sendiri je. Dia tak fikir jiran sebelah yang susah, pakai miskin, anak yatim, no, kerja agama, berapa duit nak kena ada. Maknanya sidang nikmat mata Allah SWT, kerja mencukupkan ini, Allah kata, yang menyebabkan kita akan menguasai benda ini, mengatasi orang yang duduk pada benda, yakni orang yang bersifat cukup benda. Dia ingat dia dapat 1 juta, dia lega, dan dia selesa dengan 1 juta. Akhirnya dia lalai dan dia jatuh balik, dia boleh jatuh. Tapi kalau kita ini tak terikat dengan 1 juta, tengok 1 juta, ya Allah kau yang mencukupkan, ya Allah, bila-bila boleh habis, aku tak tahu apa yang terbaik. Maka kita tak terikat dengan amal. Sebab tu bila ada 1 juta tak rasa macam ada, sebab kita tak tahu apa jadi. Jadi kita uruskan dengan baik. Kita tak jadi terlampau bakhil, kita tak jadi terlampau boros. Kalau terlampau bakhil, oh tak boleh, saving. Nanti kan tak cukup kan masa depan. Orang-orang yang tidak ada kefahaman tentang iman, maka dia akan terikat, terperangkap dengan kebendaan. Maka ini jumud tuan-tuan. Orang Islam tidak diikat dengan pemikiran jumud. Malah orang Islam kata, istilah the more you give, the more you get, itu datang pada Islam. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah masukkan. Sebab Allah based on budget. Allah kata no shilling budget. Allah kata, kita je yang letakkan budget sendiri. Allah tak pernah letakkan berapa kamu nak pakai. Ya Allah, selagi ada jalan, ghairi hisab lah tuan-tuan. Kalau kira duit kita pada awal balik kita sampai sekarang berapa juta lebih rasa. Kira campur, lebih pakai kita ni, lebih tuan-tuan. Campur ni luar daripada kemampuan akal ni. Tak logik kita boleh pakai banyak macam ni. Yang iyalah. Sebab tu orang beriman, dia boleh menguasai benda yang mustahil. Konstantinopel mustahil roboh. Orang yang rasa cukup dengan kekuatan dia akan sandarkan kepada kebendaan. Cukuplah dengan kehebatan tenteraku, cukuplah dengan kehebatan duitku. Oh cukup kamu dengan benda tu ya, ada benda lagi besar yang akan menghantar kamu nanti, yang akan mengawal kecukupan itu. Sebab mereka terpengaruh dengan kebendaan. Ini dah cukup dah ni. Contoh macam cerita apa, Titanic dan kisah benar, kata apa, ini dah cukup kuat dah ni. Oh dia overconfident. Bila kata cukup dengan benda, akan ada satu perangai overconfident tuan. Bila overconfident dah keluar, itu kejatuhan. Itulah kejatuhan. Tapi kalau kita alihkan perangai kecukupan itu kepada agama, kepercayaan benar, mana kita akan bersandarkan kepada Allah yang mencukupkan. Mood kita itu adalah mood berharap kepada Allah. Raja' dia panggil dalam perbahasan hatinya, raja' ilallah, berharap kepada Allah, mencukupkan duit ni ya Allah. Sebab tu gambar orang hari ini mencari, dia kata mencari yang lebih. Saya nak tambah lebih Ustaz, mencari yang lebih. Dari satu perkataan sepatutnya orang yang faham bab cukup ni, dia bukan mencari yang lebih,